Assalamualaikum, bertemu kembali. Alhamdulillah, hari ke-7 kita berada di tahun 2023. Semoga kita semua kekal bersemangat dan diberikan kesihatan yang baik. Okey, hari ini saya petik sejenis ulam. Di tempat saya namanya ulam ranca-ranca. Sebahagian tempat mungkin menamakannya dengan nama ulam raja. Betul tidak? Okey, jom kita petik ulamnya. InsyaAllah kita juga akan buat sambalnya sekali. Jadi untuk menanam ulam ni sangat mudah, sangat subur walaupun tidak diletakkan sebarang baja dan mudah menjadi ya. Kita ambil bunganya yang kering, kita tabur dan pasti akan tumbuh insyaAllah. Okey, kita selesaikan memetik ulam rajanya ataupun ulam ranca-ranca dan selepas ni kita akan buat sambalnya sekali. Alhamdulillah, siap, kita masuk ke rumah dulu. Okey, sekarang kita sediakan bahan-bahan untuk membuat sambal ya. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sambal ini dan seperti biasa saya tidak akan sebut satu persatu nama bahan-bahannya, tapi boleh lihat di ruang deskripsi senarai bahan-bahan selengkapnya ya. Okey, bahan-bahan ini kita akan goreng terlebih dahulu. Buah kerasnya, bawang merahnya, bawang putihnya, segala-gala bahan yang kita sediakan tadi kita akan goreng sehingga layu sahaja, kemudian barulah kita akan kisar. Jadinya sambal yang saya buat kali ini sengaja saya buat lebih untuk stok, boleh simpan dalam peti ais dan tahan lama ya, tahan disimpan. Boleh panaskan juga, waktu makan ambil sedikit panaskan. Okey, masa untuk menggoreng cilinya pula. Cili memang saya guna jumlah yang sangat banyak, 2 jenis, cili jenis yang besar tu dan cili padi. Okey, seterusnya tomato pun banyak untuk seimbangkan rasa pedas dan sedikit masam. Okey, sudah digoreng ke semuanya, masanya untuk kita kisar bahan-bahan ni. Untuk mengisar tak perlu letakkan air, tak perlu tambahkan air ya. Gunakan pengisar yang jenis ni, pengisar daging. Jadi tak perlu kita letakkan air supaya kita punya sambal ni tahan. Okey, kita kisar bakinya. Semasa masak sambal ni nanti jumlah garam dan perisa masakan terpulang pada selera masing-masing ya. Okey, sudah siap dikisar semuanya. Sekarang kita masak kita punya sambal sekali lagi. Banyak nih. Bahan wajib dalam sambal. Okey, kita goreng dahulu belacannya sehingga masak, baru kita masukkan bahan-bahan kisar tadi. Supaya sambal kita tahan disimpan lama, kita kena masak dengan waktu yang agak lama ya. Okey, tadi saya tambahkan 1 cube pati ikan bilis. Saya tidak menggunakan Ajinomoto, jadi saya ganti dengan pati ikan bilis. Kemudian saya tambahkan juga 2 sudu makan gula melaka untuk seimbangkan rasa sambal kita, sebab penggunaan cili untuk sambal kali ini memang sangat banyak dan kena masak dengan waktu yang agak lama. Saya tidak buat rakaman sepanjang memasak, tapi keadaan ataupun rupa sambal kita setelah betul-betul masak adalah seperti ini. Satu lagi, saya tidak menggunakan minyak yang terlalu banyak untuk masak sambal ni sebab saya kurang gemar dengan sambal yang terendam dengan minyak. Dan ini dia ulam yang kita petik tadi, ulam raja. Kita makan bersama dengan sambal yang kita buat hari ini. Dan ulam raja ni bukan sahaja sedap tetapi mempunyai vitamin C. Itu menurut kongsian Dr. Nurdin Darus. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.